Alright. Okay, this is question 2. Okay, 2A. Okay, kamu kalau buat tutorial, the first thing that you need to see is actually this part. Okay, yang ni. Sebab you perasan you ada C2, ada C3, ada C4. Alright? So whenever you come across with questions yang dia tulis C1 or C2, that means this is theory, ya. So theory maknanya jawapan you should be in short answers lah. Whether to state apa, like, okay, contoh dia increase ke decrease. Okay, so kalau you nampak C1, C2, your answer should be increase, decrease, yes, no, or things like that. Okay, tapi bila soalan tu dia C3 or C4, right, that means it's actually calculations tau. So your answers should be calculating and analyzing. So jawapan kamu mesti ada facts and numbers. Okay, so you just can't simply tulis increase, decrease, tak boleh. Kalau increase, decrease tu for C1, C2 is acceptable. Tapi kalau C3, C4, kalau dia increase, okay, increase by how much? Kena bagi tahu, increase by RM 300. For what account? Okay, that is why we call it C3, C4. Yang ni you kena refer balik dekat you punya CS. Madam dah masukkan dalam Google Classroom. You should read that actually. Okay, yang ini yang menentukan apa bentuk jawapan yang kamu nak buat. Okay, that is one. Yang kedua, when I'm giving you tutorial, kalau you tengok tutorial ni, is actually more or less like your exam papers tau. So bila when I said exam papers, so soalan itu dijawab seperti menjawab peperiksaan. So there's no such thing as cincai-cincai. Lepas tu it's tutorial tau, bukan test. So masa you sangat panjang. So I wonder kenapa awak punya tutorial tu sangat comot. And you tak boleh buat garisan untuk table dengan elok, which is doesn't make sense. Okay, kalau saya nak potong markah, saya boleh potong markah kat sini saja daripada kualiti kerja kamu. Okay, sebab this is tutorial, it's considered assignment. So you sepatutnya hantar tutorial dalam bentuk yang lebih baik lah. Okay, and I already mentioned earlier, saya nak tutorial handwritten. Okay, apa sebab saya tak bagi awak type? Okay, type is very easy actually, you can copy paste from anywhere. Especially at this point, ada senior-senior you yang mungkin ada jawapan-jawapan yang kita bagi ni dalam bentuk soft copy. Actually it's very accessible, you boleh cari sebenarnya. So whenever you get that, you boleh copy and paste. You can do miracles with computers nowadays. Okay, so saya nak jawapan kamu semua handwritten sebab ni considered like exam. Masa exam nanti awak tak ada kemudahan komputer ni untuk buat table and so on. So I already mentioned earlier, saya, it's not that I don't appreciate your work bila you type, tapi saya tak suka tutorial saya bertype. Okay, you need to train yourself dalam masa beberapa jam tu awak menjawab soalan, how you go about it. Alright, and please next time, sebelum tu lah, sebelum saya bincang, I nak tegur sikit. Okay, satu, bila you hantar tutorial you pada saya, make sure it's in PDF form. Okay, saya tak nak you hantar dalam bentuk words or Google document. I only want it dalam bentuk PDF. Okay, sebab PDF saya boleh terus tanda je dekat Google Classroom. Okay, that is one. Yang kedua, walaupun jawapan you, contoh you have one full A4, tapi jawapan you dekat atas saja. Bila you scan, you still scan the full page, one A4 paper tu. You janganlah pergi potong crop tu. So let's say you have 7 sheets of answers, 7 helai. That means you akan scan 7 helai tu dan hantar pada saya. You don't need to crop kecil-kecil sebab awak pun, ya Allah, kalau you tengok sendiri apa you scan dan you hantar pada saya, kalau you jadi cikgu pun you pening kepala tau. Alright, so you like
scan the whole page lah, and scan and add pages to it, so it will be only one file, satu file saja. Saya tak nak each page to one separate file. Okay, so please explore macam mana cara kita scan the whole document jadi satu file saja. Okay, it's very tedious when you send me around 7 or 8 pages, saya kena buka satu-satu. It's very tedious job. Okay, and after all it's online, memang dia akan ambil masa yang sangat lama untuk madam buka every page. Alright, okay, and then yang ni yang paling saya tak boleh brain. When you scan the document to me, please rotate. Tolong pusing supaya madam boleh baca dan madam tak perlu pusing kepala madam. You understand that? I'm not going to do that for you. Saya boleh rotate tak punya jawapan, tapi I am not going to do that for you. You please hantar, boleh tak hantar assignment tu macam itu nyawa awak tau. Your marks are there. Okay? Kalau kita nak markah yang elok, we expect you guys are matric students tau, bukan budak sekolah rendah. Okay, so bila kita hantar kerja, that is mencerminkan what type of a student you are. You jenis buat last minute ke, you jenis buat kerja kemas ke, you jenis buat kerja main cincai saja ke. Okay, there's no such thing as, oh madam saya ada banyak kerja lain, I cannot do your work. Okay, if I'm not mistaken, hari Isnin hari tu saya habiskan kelas saya 1 jam lebih awal. So you have that extra time to do your tutorials. Okay, and tutorial madam tak susah pun sebenarnya. Alright, it's just that you're waiting for last minute. Lepas tu kelang kabut, bila you ingat you dah hantar lambat, ingatkan pukul 12 tengah hari, rupanya 12 malam. So bila I kata 12 malam, you stop doing whatever you are doing, and then you sambung malam. And then it so happen malam blackout pula, tak ada elektrik. So tak boleh buat, tak boleh hantar, and this and that, and I'm getting messages sampai pukul 1 pagi pun ada semalam. Okay, please be considerate lah. Alright, I waited for your tutorials until the very last minute tau. Saya pun tidur lambat semalam sebab saya tunggu everybody send their tutorials. The last tutorial was sent to me at 12:05, 12:05 malam. 12:05 malam apa? Tengah malam. It's already considered pagi. Okay, this kind of attitude I don't like. Saya tak berapa berkenan lah. Okay, next time you please don't do this in my class. Right, and then okay, for exam, you are not allowed to answer in pencils. Sekiranya mana-mana pelajar yang menjawab kertas exam dalam pencil, we won't be marking your exam papers. Alright, so your answers should be all in pen, kecuali untuk melukis graph ataupun buat table ataupun anything that you need to do with drawings lah. Okay, kalau menulis semuanya dengan pen, it's either blue or black, and you don't mix around. Jangan sekejap biru sekejap hitam, sekejap biru sekejap hitam. Yang ni bukan buat nota so we don't need to be colourful lah on that. Alright, okay, ada banyak sebenarnya, nanti saya tegur lagi. Alright, so you just go through the answers. Okay, question 2, Rosetta Company has applied the straight line method. Okay, so the first time around dia guna straight line method untuk record depreciation. Okay, and then for the year 2010, the accountant has changed the straight line method, okay, to the reducing balance method without recording it in financial statement. Okay, awak baca betul-betul perubahan ini dibuat oleh accountant. So bila dibuat oleh accountant, that means benda tu adalah legal, tak salah. So it has nothing to do with consistency actually. Tapi yang berlaku isu dekat sini ialah dia tidak merekod apa yang dia buat itu dalam financial statement. That means dia tak bagi tahu kepada financial statement users that they already changed the method daripada straight line pergi ke baki berkurangan, reducing balance method. Okay, so jawapan yang ni is actually full disclosure concept. Okay, bila saya bincang, I really hope you tanda jawapan yang saya bagi tu dalam kertas tutorial kamu at the same time. Okay, so that awak tahu awak buat salah, ataupun you boleh terus buat pembetulan. You conteng je dekat tepi tu. Saya takkan suruh you hantar pembetulan. Pembetulan is not for me, it's for you. Sebab yang exam nantilah, kamu bukan saya.
Alright, okay, that is A. So this is full disclosure. Alright, okay, B, Tabaya company has bought a piece of land. Okay, land tu harga dia 50,000, but the market value is 55,000. Okay, the company is not sure which amount should be recorded. Dia beli, bukan dia jual. So bila dia beli, bukan dia jual, dia mesti record pada harga asal dia beli. So this is actually historical costs. Okay, historical cost concept. Bila awak masuk lambat kelas saya, this is what happened lah. I like distracted. Okay, and then C. Puan Rohaida thinks that the stock inventory that was recorded. Yes. Madam, kalau jawab historical cost saja terima yes, boleh. Tak ada masalah. Okay, yang jawapan saya lengkap lah sebab saya skema jawapan kan. So mestilah ada perkataan konsep dekat belakang. But your answers is accepted. No problem. Okay. Alright, C. Puan Rohaida thinks that the stock inventory that was recorded as last in, first out, LIFO, can be changed at any time. Okay, ada student tanya hari tu, Madam, what is LIFO, what is FIFO? Actually, you don't need to understand this method pun, you boleh jawab. Sebab dia punya keywords dekat sini is at any time. Dia nak change the way they record the inventory at any time. Okay, bila dia kata at any time tu, maksudnya benda tu dia nak ubah suka-suka hati dia je, which is actually tak boleh kan. Alright, so that one is actually consistency concept. Okay, this one is full disclosure, right? Okay, alright, so yang ketiga ni ialah consistency. Okay, and then D, Amanda company gives an opinion that depreciation expense for furniture and office equipment must not be recorded in the company's account. Okay, Amanda company give an opinion. Dia kata depreciation expense, belanja susut nilai untuk furniture dan office equipment must not be recorded. Tak perlu direkod. Tak boleh lah kan, sebab bila kita dah guna, kita kena record. So expenses must be recognized when it is done. So D ialah expense recognition concept. Okay, that's why untuk soalan macam ni, you need to understand the concept dulu, baru awak boleh jawab. Okay, and then E, a vehicle maintenance expense of Jaju Enterprise is 7,000. This amount includes RM800 for maintenance expense which belongs to the owner's private car. Maksudnya sekarang ni 7,000 tu, okay, yang untuk perniagaan hanyalah 6,800 saja. Sebab, 6,200 saja. Sebab 800 ni is actually untuk kereta persendirian, kereta bos. So, boleh tak dia record macam tu? Actually, tak boleh lah. Kenapa? Sebab dia mesti follow the economic entity concept. Okay, so that is the answer for number 2. Ada apa-apa nak tanya? You want to ask me? You better ask me every time I finish one particular question. Sebab nanti nak patah balik, saya kena scroll pula. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay, so tak ada, clear? Alright, kenapa? Senyap je, takut madam marah Madam tak marah? tak marah. I okay. Saya memang suara saya macam ni, dilahirkan begini. Okay, okay, yang ni kita go through the table. Okay, alright, accounts receivable ialah asset. Okay, accounts payable, it's liabilities. Bank loan, liabilities, pinjaman bank. Okay, equipments, asset. Capital, capital is owner's equity. Equity pemilik. Alright. Okay. Salaries expense. Ada perkataan expense dekat situ. So it's expenses. Expense.
Okay. Salaries payable. Salaries payable ni maksudnya gaji belum bayar. So bila dia belum bayar, dia bukan belanja tau. It's actually hutang sebab you berhutang dengan pekerja. So it's liabilities. Okay. Alright. Cash, asset. Bank, asset. Revenue receivable. Revenue receivable maksudnya hasil tu you punya, tapi pelanggan belum buat bayaran. So itu sebenarnya hak kamu. Sepatutnya you dapat benda tu dalam bentuk cash, but you haven't received anything, belum terima apa-apa lagi dari pelanggan, tapi nilai itu sebenarnya dah boleh jadi harta you, hak you. So that is asset. Okay. Interest revenue. Ini sah-sah revenue lah. Okay. Interest revenue ialah hasil faedah. Hasil faedah maybe like you invest on something, lepas tu you dapat dia punya interest revenue. Okay. Utilities expense is expenses. Insurance expense is also expenses. Yes, Patricia. Madam, hasil belum terimakah yang revenue? Yes. Receivable tu maksudnya semua belum terima. Okay. So belum terima, it's already yours kan? Cuma you belum dapat duit je. That's the meaning of belum terima. Okay. Alright. Prepaid insurance dah bayar, tapi belum guna. You kena faham konsep Dah bayar belum guna. Okay. Dia asset. Dia bukan belanja. Kenapa asset, madam? Kenapa bukan belanja? Sebab let's say tiba-tiba, okay, katakan saya bayar insurance untuk bulan Februari. I bayar insurance untuk bulan September. Sekarang Ogos kan? So katakan saya bayar sekarang, tapi benda tu akan efektif starting September. Okay, let's say 30 hari bulan Ogos, tiba-tiba madam rasa macam, I nak duit tu lah, I tak jadilah beli insurance. Can I cancel the insurance? Boleh. Sebab insurance tu tak gerak lagi kan? Sebab dia akan start September. So if I cancel the money will return back to you kan? Okay, the money will return to you. So maksudnya duit tu masih hak kamu selagi dia belum dibelanjakan. So that is why prepaid insurance ialah asset. Okay. And then notes payable. Notes payable ni ialah sejenis pinjaman. Normally it's jangka pendek. Alright. Okay. So it's liability. Notes receivable, it's pinjaman tapi you yang bagi orang pinjam. So it's your asset actually, sebab nanti dia akan bayar hutang daripada you kan. Okay, service revenue is revenue. Cash drawing, yang ini is actually equity Dia bukan belanja sebab dia mengurangkan modal kamu. Alright. And then advertising expense is expense. Advertising payable, yang ini hutang lah. Belum bayar. Apa-apa payable tu maksudnya you belum bayar. Alright. Unearned revenue. Unearned tu maksudnya you belum recognize dia sebagai hasil. Okay, bila keadaan you dapat unearned? Okay, yang ni mostly is for deposits. Contoh kan? Okay, contoh. Saya bagi contoh. Contoh katakan Azlan nak kahwin. Okay, Azlan nak kahwin bulan 9. So you dah tempah pelamin. Alright. You know like pelamin kan? Okay, so bila kita tempah pelamin, kita tak tempah dengan air liur saja. Kita kena bayar deposit kan? Okay. So bila you bayar deposit kepada syarikat yang uruskan you punya wedding tu, you bagi duit kepada wedding planner tu, okay, dia dah terima duit tu, right? Tapi pada hari dia terima duit kamu tu, dia tak boleh kata duit tu ialah hasil dia. Why? Sebab kalau you baca balik revenue recognition, maksudnya I kena buat kerja dulu, baru duit tu ialah hasil saya. So that means benda tu sekarang pending tertangguh. Sebab dia belum kahwin lagi kan? Okay. So duit yang diterima tu is unearned. It's not your revenue yet, tapi duit dah terima. So it's your liability. Sebab sekarang ni you yang berhutang dengan Azlan sebab dia belum kahwin lagi. Okay, belum bersanding lagi. Alright? Okay, so that is unearned. And then you have land. Land yang ni asset lah. Okay. And land is the only asset yang tak ada susut nilai. It's alam semula jadi kan. Yes, maksudnya hutang kerja ke madam? Ya. You hutang dalam bentuk kerja.
duit memang masuk. So bila duit masuk in accounts kan kita buat berdasarkan dokumen. So bila you bayar tu you akan keluarkan receipt dekat dia kan. So you akan catat dalam buku catatan pertama you based on that receipt lah. Tapi itu bukan hasil lagi. Alright, hasil belum terperoleh. Yes, tu cakap Melayu dia, laisi. Okay, that is hasil belum terperoleh. Alright. Okay, supplies asset. Okay, it's current asset sebab dia berubah-ubah. Tapi bila kita dah guna, dia akan jadi supplies expense. Okay, alright. And then we have your stationery. Stationery tu asset alat tulis. Sebab kita beli bukan nak jual balik, kita beli sebab kita nak guna. Tapi dia tidak dianggap sebagai non-current, dia dianggap sebagai current asset sebab bila pen tu habis you terus buang. So dia ada stationery expense. Okay, so yang ni subject to changes lah, depends on how material the asset is to the company. Okay, and then you have commission receivable. Commission receivable, commission ni maksudnya hasil lah. Okay, so dia belum terima lagi, itu asset. Sales is revenue, purchase is expense. Kenapa purchase ialah expense? Sebab you kena keluar duit baru you dapat benda tu. So it's considered expenses. Alright, inventory asset. Okay, we don't go around with the stock. Kita tak guna perkataan stock, kita guna inventory. Okay, rental revenue, revenue. Unearned, unearned tu maksudnya dia bayar deposit kan, tapi belum duduk lagi rumah tu, so dia hasil belum terperoleh lah. So it's liabilities. Interest expense ialah expense. Payable, liabilities. So you jumpa saja perkataan payable, for sure memang liabilities. Sebab maksud dia belum bayar. Okay, bad debts, hutang lapuk. Orang tu berhutang dengan awak, tiba-tiba dia mati, so you tak boleh terus delete saja account dia ya. You kena declare dia sebagai bad debts. Alright, so bila bad debts, that means you mengurangkan untung bersih kamu. That is why dia jadi expenses. You tak belanja tau benda tu, cuma you tak dapat duit tu, so dia considered like expenses lah. Okay, depreciation, susut nilai. Okay, dua belanja ni yang tak melibatkan cash flow, tak ada pembayaran berlaku, especially depreciation lah. Depreciation kita tak bayar, tapi dia dianggap belanja sebab dia mengurangkan nilai aset. Okay, secara berkala. Buildings is asset. Freight in, freight out, dua-dua expenses. Freight in apabila you buat purchase. Okay. Freight out apabila you buat sales. Alright, angkutan. Okay. And then you have your prepaid rental. Prepaid. Okay, itu asset. Equipment ataupun fittings, yang itu pun asset. Fittings is lekapan dan lengkapan. It's actually fitting and fixtures. Okay, lekapan dan lengkapan. Biasa dengar kan? Biasa dengar tak? Lekapan dan lengkapan. Lengkapan dan lekapan. Something like that. Ada. Apa tu? Ya. Apa misalnya? Lekapan lampu kok. Apa tu Rizkin? Lekapan dan lekapan. Macam fitting room tu, Miss? Fitting room? Bukanlah. Itu tukar baju. Bukan. Lekapan dan lengkapan tu maksudnya dia melekat dekat dinding dan dia melengkapkan sesuatu ruang. Contoh macam kipas, aircon, lampu. Lampu yang macam yes. So that is lekapan dan lengkapan. In English we call it fittings and fixtures lah. Alright. Bukan fitting room Fitting room tu you nak testing baju. Aduh. Okay, office equipment, asset. Office supplies, expense lah. Okay, expense senang saja nak kenal. Belakang ni mesti ada perkataan expense. Okay, sales discount. Sales discount ni expense sebab you bagi jualan, you jual dekat dia, katakan RM10. Lepas tu saya bagi diskaun RM2. So bila saya bagi diskaun, dia akan mengurangkan saya punya sales kan. Seolah-olah macam saya belanja lah duit tu. So dia akan jadi expenses. Dia mengurangkan nilai sales. Kalau purchase discount, dia dikira revenue. Contoh, I beli benda tu RM10. Tapi saya hanya bayar RM8 saja. Okay. So dalam invoice masih 10. Cuma bila cash keluar, hanya keluar 8 saja. So RM2 tu akan jadi saya punya revenue. It's in the form of purchase discount. Okay. Alright. And then kita ada shares. Shares is equity, pelaburan. Long term investment. Ini aset.
Okay, vehicles pattern yang tu asal lah. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk soalan ni? Tak ada? Clear? Okay, good. Yes, Rian. Nak buka mic ke? Ke nak type? Pattern tu apa? Pattern bukan belanja ke? No. Pattern is a set. Contoh ya, saya buat pattern untuk iPad. Macam Steve Jobs tu, dia dah mati kan. Dia buat pattern untuk iPad. Kalau dia nak jual pattern tu kepada Samsung, Samsung akan bayar. Sebab pattern tu telah didaftarkan atas nama dia. Okay, that means the design of the item is already patented. So dia kena beli daripada Steve Jobs ni. So it is actually a set. Right? Equity ni untuk owner saja ke madam? Okay, equity maksudnya patent is patent. Hak cipta is copyright. Lain lah. Tapi bentuk dia lebih kurang lah. Okay, kejap. Saya tak jawab soalan Hakim ni lagi. Equity ni untuk owner saja ke madam? Yes. Sebab tu nama dia owner's equity. Dia tak ada orang lain equity dia je. Sebab katakan Ali ada kedai runcit. So Ali letak modal dia dalam kedai runcit. So sebenarnya dalam perniagaan, terms dia ialah perniagaan itu berhutang dengan Ali. So the capital is actually dia punya equity. Tapi sebab kita ada economic entity, so you akan asing dua tu. Alright? Okay, one more question. Sekejap ya. Sales discount tu discount diberi ke madam? Yes. Bukan. Sales discount. Yalah, discount diberi. Sebab you jual kan, pasti you beri dia discount. Okay. Long term investment bukan liability kan madam? Nope. Investment pelaburan. Kenapa liability? Itu duit you kan? Contoh macam I beli apa-apa investment lah. Long term investment can be your shares, can be bonds, can be harta tanah, okay, real estate. So that is actually investment. Okay, itu bukan liability. Boleh? Patrick? Patrick pula. Patricia. Okay? Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Okay, kenapa table ni penting? Sekejap ya. Okay, kenapa table yang ni penting? Table ni penting sebab dari sini sebenarnya awak boleh tentukan dia punya classification. Saya boleh tahu dia asset, liability atau owner's equity. So bila saya buat accounting equation, I boleh tahu dia nak letak di mana. That is why benda ni you kena faham. I don't suggest you hafal. Sebab kita bukan macam SPM. SPM, cikgu you masuk kelas, memang dia bagi, okay, you hafal ni. Memang itu saja yang keluar. Sebab SPM memang dia punya skop kecil. So, account tu kalau dia bagi 10, memang you hafal 10, memang akan keluarlah 10 tu. Tapi, in matrix tak sama. That's why you kena faham saja. So that you boleh differentiate dia punya kategori. Alright? So, when you can differentiate the category, that means bila saya buat accounting equation, saya tahu dia nak masuk asset ke, dia nak masuk liability ke, dia nak masuk equity. So asset, liability, equity, bila dia tambah, dia kurang, you know how they affect your accounting kan? Right? Okay. Tak ada soalan dah ya? Okay, I go straight to question 7. Okay, soalan 7 ni, jawapan awak sepatutnya you buat yang ni je. You buat kotak ni, you buat bahagian ni saja. Yang ni tak payahlah. Sebab ni soalan. Tapi kalau ada yang rajin dia salin. Tapi ada yang lagi rajin dia pergi copy, dia pergi type. Okay. Actually you tak type pun. Kalau you guna Google Photos, you boleh just copy text from the photos pun boleh. Okay. Which I don't recommend lah. Okay. So bila kita nak menjawab soalan, awak kena faham bila you menjawab soalan, especially soalan exam, you kena anggap orang yang baca tu tak tahu apa-apa. So you deliver your answers untuk bagi orang tu faham. Kalau you buat cincai boncai macam you hantar kat madam tu, walaupun madam faham apa you jawab, tapi actually it's not acceptable lah. Okay. Owner brings in, bawa masuk 10,000. So asset tambah, owner's equity tambah sebab dia capital kan. Okay, open business account. Dia buka account account bank.
So duit tu tak hilang tau. Cuma duit tu tadi dekat kedai. Lepas tu dia bawa pergi bank, dia masuk dalam account. So, dia affect di asset saja. Okay, tapi kenapa ada plus minus kat situ? Okay, kalau you tengok betul-betul. Kenapa ada plus minus, madam? Sebab dia affect satu account asset and dia affect another account asset. We call it contra lah. Betul lah tu. Okay. Sebab dia keluar dari cash, masuk bank. That means 4,000 tu masih ada dekat you. Cuma dia tukar rumah je. Okay. Alright, number 3, provide services to a customer named Mr. Ali. Okay, with the promise of paying it next month. Okay, once you dah provide, maknanya kerja dah jalan. So, bila kerja dah jalan, saya boleh declare revenue. So, saya punya owner's equity akan tambah. Okay, tapi sebab dia belum bayar, so dia akan masuk dalam accounts receivable. Cuma kat sini kita tak nampak kan, tapi kita tahu asset kita akan tambah. Alright, okay. Okay, and then 4, debtor. Debtor ni penghutang. Dia bayar RM150 dengan cek. Okay, so bila dia bayar hutang dekat kita, account receivable kita kurang. Sebab tu dia ada minus kat sini. Tapi kita punya bank bertambah. That's why kita ada plus. Okay, sebab tu dia ada plus minus. This is not contra. Yang ni dia nak tunjuk effect. Maksudnya kalau kata saya buat the whole accounting equation punya table, saya akan nampak dekat accounts receivable minus, dekat bank plus. Okay, so that's why you ada minus and plus. Alright, okay. Number 5, the owners withdraws cash from the business. Okay, yang ni drawings lah. Alright, so drawings for sure duit akan kurang, minus, and at the same time your capital pun akan kurang. Okay, alright. And then salaries expense 1,000 dia bayar kepada employees, so duit kurang, minus, expenses, so dia akan tolak daripada owner's equity. Okay, receive a utility bill but will only be paid the following month. Bila awak terima bill, maksudnya awak dah guna elektrik tu tau. So this is actually expense recognition, right? So bila you dah guna, walaupun you belum bayar, so you kena declare dia sebagai belanja. So it is actually dah minus lah dekat sini. Okay, dekat capital dia dah minus. Tetapi sebab I belum bayar, kalau saya bayar, jawapan saya dekat sini. Tapi sebab madam belum bayar lagi, so benda tu akan jadi hutang saya kan. So bila jadi hutang saya, kita akan plus dekat liability. Madam, kalau dia dah bayar salary tu, accounts payable dia decrease ke? No. You kena faham account receivable dengan accounts payable is actually untuk saya faham, maksudnya you are referring to payable tapi next time bila kita dah masuk chapter 3 nanti, accounts payable hanya untuk your purchase saja. Kalau salaries nanti dia akan masuk salaries payable. Okay, so kalau ikut soalan Nazri ni, dia kata kalau dah bayar salaries tu, punya salaries payable akan kurang. Yes. Okay, tapi at this point you cuma dikenalkan dengan accounts payable saja kan. So apa-apa yang you belum bayar semua masuk situ. Tapi nanti bila kita masuk chapter 3, dia akan duduk rumah dia masing-masing lah. Right? Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, number 8, customer paid 500 for services that will be provided next month. Okay, 500 tu belum buat lagi kerja tapi you dah terima duit. Bila I dah terima duit, cash saya tambah. Tetapi sebab saya belum buat kerja lagi, so I berhutang it's unearned revenue. Okay, hasil belum tepuk oleh, so dia liability. Okay, and then purchase furniture on credit. Okay, kalau you jumpa perkataan on credit, another one is on accounts. Okay, ataupun you jumpa on credit terms. Yang ini maksudnya kita berhutang
ataupun urus niaga tu dibuat dalam bentuk hutang. Kalau cash term is cash term lah, tunai, dia terus bayar. Macam kita pergi kedai runcit selalu kan, you ambil aiskrim satu, you terus bayar. Tapi kalau on credit term tu maksudnya you ambil aiskrim tu, lepas tu you tulis dekat buku. Nanti ujung bulan you bayar, things like that. Okay, alright. Okay, so beli furniture, aset tambah, tapi liability pun tambah kan, sebab you hutang. Okay, provides billing service. Billing service maksudnya kita buat services pada customer. Provide billing services of 1,500 to customers for services that has been given. Okay, so maksudnya awak bagi dia bill sebab kerja dah buat. Okay, you baru bagi bill maksudnya dia belum bayar. So, revenue saya memang tambah dan aset saya tambah. Tapi kalau saya tanya dekat you, aset ni bertambah di account mana? Yang bertambah di sini bukan cash sebab dia belum bayar lagi. You baru bagi dia bill. So yang bertambah dekat situ ialah accounts receivable. Okay, and then tu ke loan. Loan tu pinjaman lah. So bila kita pinjam duit, duit kita banyak, tapi bukan duit kita, duit bank. So kita hutang, so hutang pun tambah. Alright? Okay? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Are you clear? Boleh? Madam, Yes. boleh explain lagi pasal kontra tu? Kontra. Okay. It's actually bukan kontra lah. Okay. Contoh macam ni Katakan you buat accounting equation kan. You ada asset. Lepas tu sini you ada liability campur owner's equity. So dalam asset you tu ada semua account asset lah. So satu account asset you ada cash, satu account asset lagi you ada bank. Okay. So katakan dekat kedai sekarang ni ada 10,000. Okay dekat kedai sekarang ada 10,000. Tapi takkan nak simpan dekat kedai kan? Bahaya. Betul? So dalam account you, dalam apa yang you catat pada perniagaan hari tu, cash you ada 10,000. Okay. Tapi lepas tu malam tu, petang tu you suruh staff pergi ambil duit tu, bawa masuk bank. So this 10,000, dia keluar dari cash, dia masuk ke bank. Tapi still duit you cuma dia duduk dalam aset saja. Alright? So we call it contra sebab dua-dua tu melibatkan cash flow. Cuma satu dekat tangan, satu lagi dekat bank. So dekat sini kalau you tengok cash tu kita minus, bank tu kita plus. Okay, kalau kita buat cash book, yang ni kita panggil contra. Okay, tapi kalau kita nak tengok effect dia pada accounting equation, that means one item dalam asset kita minus, one item dalam asset kita tambah. So di transaction ini dia melibatkan pergerakan duit tunai daripada cash register dalam kedai dibawa masuk ke account bank. So cash tolak, bank tambah. Okay, boleh? Faham ke? Faham. Okay, debt bukan belanja ke madam? Debt ialah hutang. Belanja ialah expenses. Who asked me just now? CG. Okay ke? CG? Kenapa bukan tolak owner's equity? What do you mean bukan tolak owner's equity? CG refer to soalan mana ni? CG? Soalan 4. Okay, yang ni. Kenapa? Salaries tu ialah expenses. Okay, kejap 2021. 2021 ni siapa? Okay, CG tanya. Kenapa dekat nombor 4 ni? Okay, here. You ask me about this one, right? Kenapa nombor 4 ni? What's the question just now? CJ tanya, debt bukan hutang lapuk ke? No. Debt is hutang. Bukan hutang lapuk. Bad debts ialah hutang lapuk. Okay? Alright? Okay, dia tanya, kenapa ni tak catat dekat liability? Okay, you kena faham a debtor maksudnya dia dah beli barang tu dari saya. Okay, dia dah beli barang tu dari saya, cuma dia belum bayar. Faham tak?
So masa dia beli, you kena faham, you catat masa urus niaga tu berlaku. So masa dia beli barang tu dari saya akan catat purchase and accounts receivable kan. Sebab sepatutnya 150 tu dah jadi duit saya, tapi dia belum bayar. So I dah catat 150 tu. Ini debts ni maksudnya hutang. Sebab dia dah beli hari tu, I dah catat 150, cuma I belum dapat dalam bentuk cash. So bila saya belum dapat dalam bentuk cash, I catat 150 tu dalam accounts receivable. Okay, and then tiba-tiba minggu depan dia bayar. So bila minggu depan dia bayar, okay, so I keluarkanlah nilai tu dari receivable sebab I dah terima duit tu kan. So duit tu daripada receivable pindah masuk ke bank saja. That's why dia punya efek hanya dekat asset. Ini bukan urus niaga baru Ini kita catat benda yang dah ada dalam account. Sebab benda ni dah berlaku. That's why we call it debtor. Dia telah pun berhutang dengan saya. Okay. Kalau dia tiba-tiba baru nak beli, lepas tu dia terus bayar, that is not debtor. Dia bayar cash lah tu. Debtor tu maksudnya urus niaga tu dah jadi lebih awal. Right? Madam, kalau kita ambil loan dari bank, aset je akan tambah, owner's equity tak ada perubahan, kita ambil hutang kan. Okay, so kita ambil hutang, cash kita tambah, yes. So asset ialah, cash ialah asset. Owner's equity tak ada perubahan, tak ada, sebab you hanya tambah duit saja. Kecuali kalau Audrey ambil duit tu, Audrey masukkan ke dalam let's say you beli machine atau you jadikan dia sebagai additional capital. That one is a different thing. Okay, so bila kita hutang, actually dua transaction berlaku. Satu liability tambah, satu lagi asset tambah. Sebab you dapat duit. Okay, lagi soalan? Ada? Ada? Okay, alright. Okay, welcome Audrey. Okay, soalan 10. Okay. I go through the transaction dulu. Nanti kita akan tengok dia punya table kat bawah ya. Okay, Encik Hadif tambah 30,000 cash sebagai capital. Okay. Lepas tu dia purchase equipment. Alright, ada typo dekat sini. This is equipment. Okay. Tapi dia beli equipment ni on credit. Lepas tu dia bayar RM1,000 in cash for office rental. So this is expenses. Ada typo juga lagi. Allah, banyaknya typo. Okay. Paid staff salary. Okay, yang ni bayar gaji. Salaries expense. Withdrew is actually drawing. Kalau you tak faham maksud withdrew pun, you nampak dekat belakang tu own use. Own use ialah untuk kegunaan sendiri. So that is actually drawings. Okay, advertising expense payable. Payable maksudnya saya dah suruh dia buat iklan untuk saya tapi saya belum bayar. So dia jadi liability untuk saya. Sebab sepatutnya I kena bayar dah. Kerja saya dah dapat dah iklan tu dari dia. Tapi I belum bayar dia punya services. That's why dia ada payable kat situ. Okay. Lepas tu receive cash from debtors. Maksudnya orang ni pernah hutang kita. Lepas tu hari ni dia bayar 6,000. Okay. Lepas tu 11 baru bayar F. That means 11 ni I bayar yang ini. Okay we go through one by one. Okay, A, cash tambah 30,000, capital tambah 30,000. Okay, yang ni saya rasa semua orang faham. Okay, B, purchase office equipment. So office equipment akan tambah 5,000. Okay, lepas tu you hutang kan, belum bayar lagi, so dia akan masuk accounts payable 5,000. Alright. And then C, you bayar 1,000 in cash for office rental. So, cash kurang 1,000. Ini expenses ya. So, when it is expenses, that means we will deduct the same amount from your capital. Okay, so this part here is actually liability. Yang ni ialah owner's equity. This is asset. Okay, tapi kenapa madam guna table ni? Sebab table ni dia dah bagi frame dekat awak kan dalam soalan. Okay. Alright, D. Dia kata paid staff salary. So, minus cash 2,000.
minus expenses 2000. Okay, lepas tu E, Encik Hadif withdraw 500 cash for his own use. Okay, Encik Hadif withdrew. Okay, drawings lah. So, 500 tolak dekat cash, 500 tolak di owner's equity. Dia mengurangkan modal. Alright. Okay, and then F, advertising expense payable. Payable ni liability. Dan dia ialah expenses, dia mengurangkan capital. So, hutang tambah, capital kurang. So, urus niaga tu berlaku sebelah sini saja. So, minus liability. Minus expenses plus liability. You masih berhutang. So, kalau you tengok dekat sini, dia akan jadi kosong kan. So, that's why dekat F, dekat sebelah asset ni tak ada apa-apa. Tak ada transaction di sini. Sebab dia tak melibatkan cash langsung. Alright. And then, nombor G, receive cash from debtors. Debtors tu maksudnya dia dah pernah hutang dekat awak. So, benda tu sebenarnya ada dalam accounts receivable. So, bila dia bayar, receivable you akan minus lah 6,000. And you dapat cash tu, so cash tu masuk di cash. Tunai tu masuk dekat cash. Okay, lepas tu, ni tadi you hutang. Sekarang you bayar kan? Dekat H. So, bila I bayar, duit I keluar. Okay, dalam masa yang sama hutang saya selesai. So, saya minus 350,000. Alright? Okay. Siap. Soalan 10. Sekejap je. Any question? Ada soalan nak tanya? Sebab semalam ramai orang pening-pening. Yes, Patricia. Yang F tu boleh ulang. Okay, F tu is expenses kan? Okay, I'll clear the thing for you. Alright. Okay, sekarang ni, yang ni kalau you tengok, ialah advertising expense. Maknanya ni belanja. Betul lah? Sepatutnya saya bayar lah. Betul? Sebab advertising maksudnya I tempah iklan. Contoh saya buat banner ke whatever lah. So I dah tempah iklan tu and I'm supposed to pay him. Tapi saya belum bayar lagi. So bila saya belum bayar lagi, dia akan jadi payable. Alright? So belanja tu dah berlaku ke belum? Alright. Belanja tu sudah berlaku. So bila sudah berlaku, sekejap nanti saya jawab soalan kamu. Belanja tu sudah berlaku. So expenses is recognized. Sebab tu 350 madam akan tolak di sini. Owner's equity. Tapi sebab I belum bayar lagi, so I tak boleh letak apa-apa dekat cash You haven't paid anything yet. Tapi you berhutang. So sekarang ni hutang you tambah 350. That's why dia masuk dekat liability. Okay. Tak perlu kira total ke madam? Tak. Baca soalan tak? Soalan kata you just do the transaction here. You nak kira total boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright, madam, kenapa yang soalan C dan D tidak masuk dalam expense payable? C and D. C, dia dah bayar? Kenapa nak masuk payable? Payable tu maksudnya you belum bayar tau. Ni dia bayar in cash, so kenapa you nak kata dia payable tak? D pun you bayar terus. So kenapa you nak kata dia payable tak? Payable means, contoh macam ni Okay. Madam, asal ada hutang belum bayar, tolak capital kan? No. Hutang masuk payable. Dia masuk dekat capital kalau dia sudah diiktiraf sebagai belanja ataupun dia sudah diiktiraf sebagai hasil. Okay? Alright. Kenapa apa madam cakap tadi lupa dah. Okay. You kena faham macam ni contoh saya dapat bil elektrik. Okay, katakan hari ni saya dapat bil elektrik. So, bila saya terima bil elektrik, maksudnya elektrik tu saya dah guna ke belum? I nak tanya you. Kalau I dapat bil elektrik, so bil elektrik tu saya dah guna ke belum? Dah. Sudah kan? So, kalau kamu baca
expense recognition, maksudnya bila you dah guna benda tu, walaupun you belum bayar, belanja kena iktiraf tak? Perlu kan? Sebab tu dia akan ditolak di owner's equity. Sebab dia ialah expenses. Cuma masalah sekarang ni, hari tu baru terima bil. I dah iktiraf dia sebagai belanja. Tapi adakah madam terus pergi SESB hari tu untuk bayar? Tak kan? Selalu saya tunggu gaji baru saya bayar. So, apa jadi pada belanja tu? Belanja tu belanja belum bayar lah. So, dia jadi liability saya. Saya berhutang dengan SESB pada hari itu. Sehingga saya bayar. Bila saya dah bayar, dia akan jadi dia akan tolak dari cash lah. Tak apalah, madam dah faham Kelly. Okay, Kelly tanya soalan C, kenapa cash tak bertambah walaupun sudah tertera? Kenapa cash tak bertambah? Bertambah? Kenapa tak tambah pula? Ni? Kelly? Here? ID stated 6,000. Tambah kan? Salah nampak. Okay. Muda-muda lagi sudah rabun. Right. Okay. Madam, can I explain question G? Okay. Bradley. Okay, G is receive cash from debtor. Okay. Alright. You can faham bila kita sebut debtor, maksudnya dia penghutang. Okay. Macam mana penghutang tu boleh wujud? Penghutang tu boleh wujud kalau dia dah beli barang daripada you, betul? Tapi dia belum bayar. So, what happen? Okay, contoh katakan hari ni Bradley beli barang dari saya. Okay. Nazri sekejap ya. Okay, katakan hari ni Bradley beli barang dari saya. So, today is 4th of August. You beli barang dekat saya. So, harga barang tu katakan 1,000. Okay. So, this is my sales. So, sepatutnya 1,000 tu masuk dalam cash lah. Tapi you kata, Lemlai, duit tak cukup lah. So, next week lah I bayar. Okay, clear. So, 1,000 ni madam nak kena catat tak? Kena catat lah. Sebab barang saya dah keluar tau. Kalau I tak catat nanti I lupa. I dah tua kan? So, I kena catat. Okay. Tapi I tak boleh catat 1,000 ni di cash. I akan catat 1,000 ni dekat accounts receivable. Betul? So, at that point, 4 hari bulan 8, Bradley is my debtor. Okay. So, Lengloy, tiba-tiba 7 hari bulan 8, Lengloy, I already have the money. Can I pay you? Sure. So, bila you bayar dekat saya akan dapat cash kan 1,000. Tadi 1,000 ni madam catat kat mana? Madam catat dekat AR, account receivable kan? That means I am supposed to receive the money from you. Tapi belum terima. Bila I terima? I terima 7 hari bulan. So, bila saya terima 7 hari bulan, do you still owe me? Tak hutang lah kan? So, kalau tak hutang yang ni, cancel lah Lengloy. Takkanlah sudah bayar tak potong. Kena potong lah. So, sebab itu, dekat AR, kita akan minus. Dekat cash, kita akan plus. Okay? So, yang you tanya tadi, G kan? Receive cash. That means, sebelum tu dia ada hutang dengan saya dah. Tapi hari tu baru dia bayar. So maksudnya di receivable I kena tolak lah. Sebab hutang dia dah kurang. Dan hutang tu dah dibayar pada saya. So saya akan masukkan dalam cash. Okay. Madam, withdraw and drawings sama ke? Sama Nazri. Okay. Madam memang tak perlu kira total ke? Actually, kalau dia kata full tabular analysis, actually mesti ada. Cuma untuk soalan ni, kalau you tak kira total pun tak ada masalah. Right? Sebab dia bagi frame dah kan untuk kamu. Okay, ada soalan lagi. Okay, Bradley, okay right? Okay, thank you. Madam memang tak perlu kira total even dalam exam ke? Nanti saya bagi tahu. Okay, Rian? Okay, alright. We go next to question 11. Okay, soalan 11. This is investment. Okay, dia buat law practice so that means dia services lah. Okay. Alright. So 11,000 ialah capital. Yang ini bayar sewa. Purchase equipment on account. Yang ini beli equipment tapi hutang 3,000. So you ada asset satu, you ada liability satu. Lepas tu perform. Perform ni bukan nyanyi Perform ni maknanya dia dah melaksanakan legal services tu sebab dia lawyer kan.
kan dia law office. Okay. So, dia tak jual barang. Dia jual servis. So, bila dia perform legal service, that means dia tolong selamatkan siapa-siapa yang kena tuduh bunuh ke apa benda lah. Alright. So, dia dah bagi perkhidmatan kepada pelanggan. Okay. Cash 1,500. So, this is revenue. Okay. Borrowed 700 cash from a bank. Aduh. Singkitnya lawyer ni terpaksa pinjam daripada bank 700 je pun. Okay, so dia pinjam bank. Tapi dia pinjam bank on notes payable. Okay, so bila dia pinjam bank on notes payable, sekejap ya. Okay, sekejap, 1 minute. Okay. Alright, okay. So now, kalau you tengok dekat sini, dia perform legal services tadi. Okay, so legal services tu, sorry, number 5, right? Dia borrowed 700 ringgit cash from a bank. Okay, selalunya bila kita pinjam dari bank, jumlah dia besar. So, bila jumlah dia besar, dia akan jadi non-current liabilities. Tapi sebab 700, takkan dia nak buat dalam bentuk loan. So, actually dia ada satu lagi terms pinjaman yang kita panggil sebagai notes payable. Notes payable ni ialah pinjaman jangka pendek. So, the interest is calculated based on daily, basis lah. So, dikira hari-hari. Jadi, bila kira hari-hari tu, kita pun tak mau pinjam lama-lama lah. So, itu ialah sejenis liability. Alright. Okay, so number 6, perform legal services on account. Maksudnya kerja dah buat, tapi orang tu belum bayar. And then number 7, you paid monthly expenses. Yang ni kita bayar lah. Okay, ini belanja. Lepas tu, sue, withdraw cash. Oh, teruk betul lah lawyer ni kan. Pinjam sana, pinjam sini, lepas tu habis semua modal dia pakai. Okay, alright. Number 1 is your capital. So, kita akan tambah dekat cash, 1. Okay, and then kita tambah dekat owner's equity 1. Okay, and then number 2, okay, I kecilkan sikit untuk you. Alright. Okay, number 2 is 800. You bayar sewa. So 800 is deducted from your cash. And it is also your expenses. So, dekat remarks atau dekat notes, Madam akan tulis rent expense. Okay. Kenapa? Madam dah bagi tahu hari tu ya. Remarks ni is actually untuk remark apa yang you buat di owner's equity. Sebab dalam owner's equity ada 4 benda yang berlaku. Okay. 4 benda berlaku tu maksudnya you ada capital, you ada drawings, you ada expenses, you ada... okay, kalau tidak notes payable, Jocelyn letak dekat mana? Okay, Jocelyn, you letak dekat mana? Accounts payable. Okay, dia kena faham macam ni ya. Tak apalah, for the time being, it's okay. Cuma next time around, accounts payable hanya untuk your revenue saja. Maksudnya your core business. Kalau saya kedai dobi, maksudnya accounts payable tu hanyalah hutang atas perniagaan saya saja. Lain-lain hutang kita tak masuk dalam accounts payable sebab dia ada nama khas untuk account dia sendiri. Tapi at this point okay lah sebab kita baru perkenalkan anda liability dan owner's equity kan. So I can still accept your answer. No problem. Alright. Tapi next time around you kena
bezakan lah. Sebab liability bukan satu jenis liability saja. Liability ada banyak jenis sebenarnya. It's just that contoh ataupun soalan-soalan yang sebelum ni yang Madam bagi pada you, mostly are accounts payable, tak ada notes payable. That's why you tak jumpa notes payable tu sebelum ni. Okay, so next time bila you buat soalan yang berkaitan dengan accounts, accounting equation, bukan hanya kenal pasti apa account di asset, but still you need kenal pasti juga apa account dekat liability. Sebab liability bukannya maksudnya tiap-tiap kali satu saja, iaitu accounts payable. Dia ada banyak lagi tau. Apa-apa hutang you sebenarnya disenaraikan di bawah liability. Okay, alright. Okay, Jocelyn. Madam, is it a must to write remarks? It's a full analysis. Yes, Madam dah cakap itu kan. Kalau kita buat table, it's a tabular. That's why kita panggil dia analysis tau. Okay, so you analyze. So your answers should be complete. Okay, it's a complete set of tabular analysis. So kena ada remark. Okay, sebab kalau tak ada remark, I tak tahu you catat tu untuk apa di ruangan. Sebab this is actually explanation. Macam kita buat journal. Dia ada keterangan dekat bawah tu kan. So you need to tell me kenapa you catat dia dekat ruangan owner's equity. Okay, alright. Number 3, purchase equipment on accounts. So equipment 3,000, accounts payable 3,000. Yang tu clear. Okay, number 4, perform legal services for clients for cash. Maksudnya duit dah terima dan ini ialah service revenue. Okay, I don't put the legal lah apa semua sebab kita kena faham bila kita bagi servis dan dia ialah hasil, it's service revenue. No matter what types of business you are doing, it's called service revenue. Okay, alright. And then number 5, borrowed. So borrow dapat duit kan, so 700 in your cash accounts and then 700 hutang. So tambahlah dekat notes payable. Okay, so let's say kalau you tulis legal services boleh lah. Okay, cuma next time around you kena faham bila kita tahu dia revenue, pastikan benda tu ada perkataan revenue dekat belakang. Bila kita tahu dia expenses, pastikan dekat belakang tu ada perkataan expenses. So you just don't simply tulis rent saja ataupun salary saja. Sebab salary apa? Salaries expense. Oh, ini belanja. Okay, boleh Alright. Okay, next is perform legal services on account 2,000. Okay, so Nurul Hamila, Madam dah jawab tadi. Kalau tak ada account, tak ada notes payable boleh bercatat di accounts payable. Madam dah jawab dah tadi. Madam kata boleh sebab buat masa ni saya masih terima. Cuma next time bila you dah faham liabilities you bukan hanya ada satu account saja, you kena senaraikan mengikut transaction yang you ada. Kebetulan soalan-soalan yang kita buat sebelum ini tak ada melibatkan account lain selain accounts payable. That's why you nampak dekat liability ada satu je yang ni. Bukannya tiap-tiap kali dia satu tau. Sebab dalam soalan tu dia ada satu je. Jadi kenapa Madam nak senarai semua liability? Okay, so sebab tu saya kata you analyse, you kenal pasti dulu apa account asset yang terlibat, apa account liability yang terlibat, then you do the column accordingly. Alright? Okay. Number 7, sorry. Dia perform legal services tadi kan? So legal services maksudnya kerja saya dah buat 2,000, cuma saya belum terima duit 200. Okay. Number 7, I bayar semua ni. Okay. Ada orang tolak terus siap-siap 900. Boleh ke? Boleh lah. Okay. So dekat sini dia akan tulis expenses. Okay. Tapi I don't advise you to accumulate semualah. Sebab kita nak kenal pasti setiap satu separately kan. So we catat satu-satu walaupun pada tarikh yang sama. Okay. And then 8 hari bulan dia buat drawings kan. So drawings macam biasa. You minus from asset. And then you minus from your capitals. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya?
Any question? Okay, Desmond. Madam, do we need to follow the format like? Yes. It's not format Desmond. It's dia macam you belajar maths kan? Okay, dia macam formula. Macam kita nak kira kecerunan, M equals to Y. MX Y equals to MX plus C. So memang tiap-tiap kali pun macam tu kan? So samalah asset equals to liability plus owner's equity. Okay, Patricia, kalau buka ruang expense tidak campur di capital, boleh ke? Boleh. Okay. Patricia tanya dia nak buat revenue dekat bawah. Boleh. Okay, there's one more way for you to answer. Yang itu maksudnya saya tak perlu buat remarks lah. Maksudnya dekat sini, yang ni liability kan? Okay, saya padam dulu. Okay. Okay, there's one more way for you to do the table. Okay, so let's say nak asing siap-siap, boleh? So owner's equity ni dia akan ada partition lah kat sini. So this is for capital, this is for expenses, this is for drawings, and this is for revenue. So you masuklah ada 4 ruang sini. So remarks tak ada, pun boleh juga. Okay, tapi kalau kita boleh jimat masa, kita jawab satu round saja, so tak perlu buat kotak. It's actually up to you, tak ada masalah. Okay, so kalau you dah letak dia siap-siap dekat situ, that means I don't need remark lah, sebab dia memang dah masuk dekat ruang expenses, revenues and all. Madam, kalau dalam bahagian liabilities tu tak ada notes payable ditulis, tapi transaction 5 tu saya tulis plus 700 cash plus 700 capital. Salah. Dia bukan boleh, dia salah. Sebab you pinjam. Kenapa dia jadi capital? Pinjam maksudnya duit kita tambah. It's not capital. It's not necessarily duit yang you pinjam tu you akan guna sebagai capital. Mungkin you nak pinjam sebab you nak bayar bill. So 700 is not capital. 700 is your liability. Okay? So you dah masuk pun rumah dia dah salah, walaupun ada remarks notes payable. So maksudnya you buat 2 kali salah. Remark you salah satu, rumah untuk liability pun dah salah. Okay? Alright. Ada soalan lagi? Tak ada. Clear? Faham? Okay, good. Alright. Okay. So we go to the next one. Okay, soalan 12. Okay, ni capital. Yang ni purchase machine by cash. Okay. Yang ini beli office stationeries secara kredit. Alright, that means dia ada liability kat situ. Lepas tu, dia kata stationery is an expense. Okay, dia dah inform siap-siap is an expense. So, bila you dah guna, dia tak masuk di asset lah. Dia akan terus masuk dekat expenses. Okay, so Aseng allow payment to be made next month. Bulan depan baru bayar, tapi barang dah ambil. Okay, excellent rendered. Rendered maksudnya sudah buat, sudah perform, sudah deliver. Okay, so dia consultancy firm. Okay, consultation firm lah. So dia dah bagi konsultasi tadi tu. Lepas tu dia terima cash 3,500. And then at the end of the month, Forever Excellent bayar 2,500 to the staff. This is salaries expense. Lepas tu dia rendered another consultation service. Okay, tapi orang ni belum bayar. Tapi kerja dah buat kerja dah buat, that means revenue is already recognized. Lepas tu dia buat withdrawals. Okay, clear. Okay, A capital 20,000. Okay, number 1. Okay, number 2 purchase machine by cash. So cash tolak 5,000, equipment tambah 5,000. Alright. And then number 3, dia beli stationery such as papers and files 2,000 on credit. Okay, bila dia beli on credit, that means liability dia tambah. Okay, kenapa 2,000 ni dekat sini?
Sebab dia dah bagi tahu dia kata stationery is expenses. So bila expenses, the treatment for this transaction, I masuk 2000 tu minus sebagai expenses di owner's equity. Kalau dia tak mention stationeries is expenses, that means stationery tu treatment dia kita letak dia sebagai asset. Okay, kenapa sekejap asset sekejap liability, madam? Yang ini tengok balik kepada konsep which is materiality. Kan? Madam ada explain hari tu. Materiality, that means untuk company yang besar, 2000 tu mungkin like kecil je nilai, tak beri kesan kepada account dia. So dia anggap 2000 tu sebagai belanja hangus. So it is expenses. Tapi for certain companies 2000 tu besar, banyak. So dia nak ambil 2000 tu sebagai asset. Okay, so it's actually how you go about with the concept lah. So this is actually materiality. Madam, kalau stationery dan equipment tu dia kasih dalam kotak yang berbeza, bolehkah? Kotak yang berbeza? Memang beza pun kan? Equipment ialah peralatan pejabat ya. Stationery bukan peralatan pejabat. Peralatan pejabat tu you faham kan? Kerusi, meja, itu kerusi, meja, sofa, apa tu semua tu peralatan pejabat lah. Meja komputer. Kalau office equipments, komputer, printers, stationery, alat tulis, pen. Okay, boleh okay, stationery ialah alat tulis. Okay, alright. Labuan hari ni dah masuk fasa 3, so boleh pergi makan di kedai. Okay. Okay, number 4, Forever Excellent has rendered, okay, services tapi dah receive cash, sorry. Okay, so 3,500 masuk dekat cash, 3,500 masuk di capital. That is actually revenue lah. Alamak, madam lupa tulis ni. This is expenses. I left out the answer, sorry. Ini ialah sebab membuat kerja di malam hari. Okay, so this is revenue. Okay, alright, and then yes, Afdal, madam, kalau bawa masuk equipment dia tak akan masuk capital kan, just kotak equipment. Kalau bawa masuk means you punya ke ataupun beli baru? Afdal, bawa masuk tu means beli baru ke? Saya punya. Kalau you punya, dia ialah additional capital. Dia akan masuk dekat capital tau. Tapi kalau saya beli, dia ialah asset. Faham ya? Okay, kenapa dia asset, madam? Sebab you bukan guna duit sendiri, you guna duit kedai. Tapi kalau you guna duit sendiri, beli equipment, lepas tu bawa masuk dalam kedai, yang itu capital. You faham tak situasi ni? Faham ya? Kalau saya beli baru equipment tu, kenapa tak masuk capital, madam? Sebab duit tu dah memang ada dalam kedai. You guna duit kedai untuk beli equipment. So dia asset to asset lah. Kecuali you guna duit sendiri, you bawa masuk equipment tu dalam perniagaan, that is actually owner's equity tau. Sebab duit kamu. Sekarang ni perniagaan berhutang dengan kamu dengan harga furniture tadi. Okay? Kalau beli company punya, jadi capital berkurang kan, madam? Tak, capital tak berkurang. Cuma dia tukar rumah saja. Barang tu still ada dalam kedai kan? Cuma barang tu sekarang bukan dalam bentuk cash. Dia dah jadi dalam bentuk barang. Contoh, I ada 2 juta. Lepas tu 1 juta saya buat building. Adakah modal saya kurang? No, modal saya sama. Cuma tadi duit tu saya boleh nampak, saya boleh baling-baling, duit macam tu. Tapi sekarang bila saya dah buat bangunan, I tak boleh lah balut lambung-lambung bangunan tu. Berat kan? Tapi still 1 juta tu ada di situ. It's just that tadi dalam bentuk cash, cair. Sekarang dia dah jadi dalam bentuk bangunan. So capital you tak ada kesan, still sama. Cuma asset you berubah. Okay, jangan salah faham ya, asset dengan capital tak sama.
Capital tu ialah modal yang dipinjamkan oleh pemilik kepada perniagaan. Okay? Boleh Right. Next, number 4 sudah. Number 5 dia bayar gaji. So bayar gaji tolak 2,500 and then 2,500. This is also expenses. Okay. Lepas tu nombor 6, rendered consultancy, okay, to another client tapi dia belum bayar. So bila dia belum bayar, tak ada apa-apa dekat cash, tapi ada 6,000 di accounts receivable dan 6,000 di capital. Okay, this is your revenue. Okay, and then number 7, withdrawals kan, withdrawals pula drawings. Okay, so this is drawings. Okay, ada soalan nak tanya? Soalan 12. You have anything to ask me? Tak ada. Clear? Okay, next we go to question 13. Yes, Yuwina. Aduh, jantung laut ke apa? Saya mau nampak di mana tadi. Saya nak tanda kejap. Ya, tanya. Oh, soalan tadi. Saya nak tengok dia punya jap. Okay. Oh, nak tengok. Betul. Ingatkan apa? Ni kalau dalam kelas tu selalu jerit-jerit lah kan dekat cikgu. Cikgu bla bla bla. Kan? So dekat madam pun buat macam tu. Cepat salin. Tanda bukan salin, tanda. Okay. Nanti pastikan you jawab soalan macam bentuk yang madam bagi ni lah ya. Sebab bila kita bila jawapan kita sistematik, pemeriksa pun akan tanda kertas kamu dengan tersenyum lah. Okay, and you kena faham pemeriksa semua tua-tua, tak ada yang muda sangat. So mata pun tak berapa okey, tak adalah. I'm not saying that they are careless, cuma bila tulisan you macam you scan dekat madam kemarin, aduh, juling biji mata. Sudahkah Yuwina? Sudah, madam. Sudah? Belum? Sudah. Okay, good. Alright, next one. Okay, soalan 13 ni senang je sebenarnya. Okay, I put it side by side macam ni. Jawapan kamu sepatutnya yang ni lah. Okay. Madam, dia tanya efek. Betul. Efek ni, dalam perniagaan, kita ada 3 efek saja. 1 tambah, 1 kurang, 1 tak gerak. That means increase, decrease and no effect. Tapi you tak boleh bagi jawapan you increase, decrease, no effect sahaja. Kenapa tak boleh? Sebab ini C3, C4. C3, C4 you analyse and determine. Maksudnya saya kena bagi tahu dia berkurang, tapi berkurang sebanyak mana? Kalau lagi cantik jawapan you, berkurang sebanyak mana dari account apa? Tahu. Okay. So dia invested 5,000. So, apa jadi pada owner's equity? Sebab dia cuma nak tanya satu account saja kan. So, I tak tulis apa-apalah. Sebab memang kita tahu efek ni hanya berlaku pada owner's equity sahaja. Alright. So, you invest 5,000, owner's equity bertambah 5,000. Okay. And then, okay. You bought equipment on account. You beli aset. Okay. So, bila you beli aset, so maksudnya aset yang tambah. Lepas tu duit kurang. So, ada efek tak dekat capital? Nihi, tiada. Alright. Okay. Lepas tu, number 3. Kita bayar separuh daripada bill owed to creditors. So, yang ni hanya melibatkan cash dengan liability. So, owner's equity tak ada efek. Okay, receive 2,000 in fees. Fees maksudnya ialah bayaran atas perkhidmatan kamu bukan yuran. Yuran tu kat sekolah je. Okay. So, kalau you terima, that means revenue bertambah lah. So, increase 2,000. Bayar gaji, expenses, tolak 800.
Withdrew, drawings, minus 400. Paid rent, expenses, decrease 900. Inventory of supplies, decrease. Okay, so maknanya supplies expense berlaku. So, tolak 350. Okay, madam, kalau tulis decrease, RM, no. Okay, you kena faham tujuan kita letak bracket sebab kita tak nak tulis minus. Betul tak? Betul tak? You belajar maths kan? Betul Kalau you tulis minus, lepas tu you tulis bracket, bukankah dia jadi minus dan dia akan jadi plus? Awak belajar maths kan? So, samalah macam account. Okay, so bila kita tulis increase, maknanya kita tahu dia tambah. So, you janganlah letak tambah 5,000 lagi. Bila dia decrease, kita tahu dia tolak. So, you janganlah letak dia dalam bracket dah. Okay. Madam terang nombor 8. Nombor 8 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Inventory of supplies. Okay. Awak kena faham supplies ni ialah asset. Betul? Tapi asset ni ialah current. Okay. Dia tak sama dengan non-current Non-current asset, harga dia akan kurang, nilai dia akan kurang bila ada depreciation. Okay. Tapi current asset dia akan kurang kalau kita guna. Kita guna tu maksudnya kita spend tau. Dia jadi expenses. So kalau supplies tu ada dekat saya dan bila saya sudah guna, maksudnya saya telah membelanjakan supplies tadi. So that is why dia ialah considered expenses. So kita akan decrease 350. Okay. Okay ke Patricia? Is it okay? Faham Patricia? Okay, alright, clear. Okay Okay. So we go to the next question. Ada apa-apa nak tanya ke? Okay, so jawapan you tak semestinya table macam ni lah. Jawapan you yang ini je kan? Tapi ada orang tak buat kotak pun. Okay. Madam tak tahulah. Sebab madam buat apa-apa mesti elok, cantik. Sebab dia macam nak bagi something dekat orang. Especially when it comes to work lah. Kalau kita buat kerja, kerja tu melambangkan personality kamu. So you would want people to, oh bagus budak ni, kerja dia kemas. Kita nak impression tu. So saya tak nak lah first impression saya tengok you punya kerja, aduh, student ni macam main-main je, nampak sangat buat kerja last minute. I don't want that to happen actually. Alright, so elakkanlah memberi kerja yang cincai boncai dengan saya. Okay alright, number 14. Dia suruh tulis effect pada accounts. Okay, whether it is plus or minus. Okay, dia bagi tahu what accounts. Faham What accounts. What accounts maksudnya dia suruh kamu kenal pasti account. Bukan just tulis asset, liability, owner's equity. Itu dia punya classification. When I said accounts, that mean you need to be specific. Account apa yang terlibat. Okay. Alright. 5 hari bulan. 7,000 cash. 400 supplies. So dekat November 5 ni, ada 3 account yang terlibat. Satu ialah account cash. 2 ialah account supplies. 3 ialah account, this is cash 3 ialah accounts capital. Sebab dia masuk dalam capital kan. Invested maksudnya saya melaburkan sejumlah 7,000 dan juga 400 dalam perniagaan. Okay. Alright, so the first one saya akan tambah 7,000 dekat cash, tambah 400 dekat supplies, and then masuk 7,400 dekat capital. Okay, alright. Madam, macam mana nak buat kotak tu siap-siap? Kita baca soalan dari awal. Okay, receive 4,200 for service rendered. Yang ni maksudnya I terima 2 benda. Satu cash, satu capital. Purchase equipment. Equipment maknanya satu equipment, satu cash. Supplies. Yang ni supplies, yang ni cash. So dekat sini, yes. Kenapa nombor November 5 tu capital dia tidak kurang kan dia invest cash?
Ha? Kenapa kena kurang? Sebab dia labur duit dia. You ingat dia labur ke mana? Bisnis. Dia labur duit sendiri tau. Masuk dalam perniagaan. So capital dia tambah. Bukan dia guna duit kedai buat pelaburan. Yuina? Okay. Okay? Saya faham. Yuina kata kenapa duit tu tak tolak dari capital. Sebenarnya you tak guna duit kedai, you guna duit you masuk dalam kedai. So that is actually capital. Alright? Okay. So 14 ni salaries, bayar cash. So salaries and cash. So capital and also cash. Bayar 3,500 untuk land. Okay. So that means you ada land lah. Alright. Lepas tu paid 2,000 for transaction number 9 hari bulan. So 9 hari bulan tadi saya dah ada accounts payable. So accounts payable kena ada lah. Okay, lepas tu you bayar utilities 200. This is cash. And then capital. Bayar 300 for supplies and equipments. This is asset sebab dia kata supplies. Dia bukan kata supplies expense. Okay. Receive 4,700 for service rendered. Okay, buat perkhidmatan dan terima wang. Yang ni drawings. So that's your capital and cash. Inventory of supplies should. Yang ni jadi isu. Madam tak faham. Dia bagi tahu bila 30 hari bulan you nak tutup account kan? Sebab hujung bulan, betul? You tutup, you tengok dekat supplies you tinggal 600 saja. So maksudnya apa? Maksudnya pada tarikh tersebut ada supplies telah digunakan. So dia akan tinggal last kali jumlah hanya 600 saja. Okay? Alright. Tengok 7 7 cash 4,200, capital 4,200. Okay, clear? Okay, 9 beli equipment. So equipment 3,700, tapi sebab you hutang on account. On account, that means accounts payable 3,700. Okay, paid 750 for supplies. So tolak cash 750, supplies tambah 750. Okay, alright. And then on the 14 bayar gaji, tolak cash 2,100, tolak expenses 2,100. Okay, alright. And then bayar 3,500 untuk tanah. So keluar dari cash 3,500, dia jadi tanah 3,500. Tak ada kaitan dengan capital sebab duit tu dah memang ada dalam kedai. Duit dalam kedai tu datang dari mana? Duit dalam kedai tu datang dari sini. Yang you masukkan mula-mula tadi. Okay. Alright. And then Madam, yes dia. Yes, Afifah. bukan dia paid kah? Sepatutnya 3,500 Oh, yeah. tu tolak. Oh yeah. Thank you, Afifah. Okay, mata you tajam. Thanks. Betul lah. Sebab kalau tidak, saya punya tu tak balance kan? Okay, thank you, Afifah. So, this is 3,500 minus. Okay, so dekat asset balance lah. Alright, thanks, Afifah. Okay, 2,000. This is on the 17. 17 hari bulan kita bayar 2,000 on account for the transaction for November 9th. So 2,000 tolak daripada cash, and sebab you bayar hutang, accounts payable you pun akan tolak 2,000. Okay. 19 hari bulan bayar utilities. So tolak cash 2,000. Okay, and then tolak capital 2,000 pula, 200. Okay, and then 21 hari bulan terima 4,700 untuk service rendered. So sorry. Did I left out a question? Oh yeah. 19 bayar utility kan? Betul? 19 bayar utilities. 20 hari bulan paid 300 for supplies and 700 for equipments. Okay. So saya bayar supplies, equipment. So cash madam akan kurang 1,000. Okay. Alright, next is service tadi. So saya terima 4,700.
dan saya terima dia sebagai ni. Okay. Perlu remark ke? Tak perlu. Okay, sebab dia tak minta you buat tabular analysis ya. Dia suruh awak tentukan saja akaun apa yang terlibat. Okay. Alright. And then 25 hari bulan drawings. Okay, so minus 200, minus 200. Okay, 30 hari bulan. Untuk orang yang tak faham, apa yang jadi sebenarnya 30 hari bulan? Okay, madam kecilkan sikit so that you can see the whole thing. Okay, dia bagi tahu masa tutup account ni dekat sini tinggal 600 je. Itu maksud ayat tu. Faham tak? Jadi, kalau you tengok betul-betul, tadi you ada 400. Betul At first you ada 400. Okay, so I ada 400. Lepas tu saya beli lagi. Tambah 750. Okay, and then saya tambah lagi 300. Oops. Okay, so tambah lagi 300. So sebenarnya supplies you ada 1450. Tapi kenapa 30 hari bulan dia check tinggal 600? Maknanya you dah guna lah. So how much I dah guna? So 1000 ni tadi 3 ni bila you campur dia jadi 1450. Tapi kenapa tinggal 600 je? Sebab maksudnya 850 ni I dah guna lah pada 30 hari bulan. Itu maksud ayat tu. Dia buat kerja terbalik tau. Instead of telling you berapa dia dah guna, dia bagi tahu you apa terjadi kepada baki akhir setelah dia guna sejumlah supplies tadi. So kita kena carilah minus tu. Macam buat matematik lah dekat sekolah kan. 30 campur X sama dengan 60. So dia suruh cari X. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang dia punya ayat tu. Faham sebab ramai sangat tanya benda ni. Okay, dan bila ramai sangat tanya, lepas tu tanya PM tepi. You tak tanya dalam grup tau. I jawab soalan 600 ni ada 18 kali ke 19 kali. Orang yang berbeza-beza tanya benda yang sama. Sebab tu saya kata bila you nak tanya apa-apa berkenaan tutorial, you tanya dalam grup. Okay, kenapa saya suruh tanya dalam grup? So that, Syazani kejap ya. Kenapa saya suruh you tanya dalam grup? Sebab bila you tanya dalam grup, semua orang boleh tahu. Dia mungkin tak tanya masa tu sebab dia tak buat lagi. Tapi bila dia buat nanti dia scroll, dia akan jumpa lah jawapan. Okay, Syazani, yes. Nak tanya? Tidak, madam, tertekan. Tertekan. Amboi. Stress sangat kelas saya ni sampai tertekan sana, tertekan sini. Okay. So are you okay with question 14? Boleh Ada soalan nak tanya? Tidak? Tak ada? Clear? Okay, good. Alright, actually dekat dalam Google Classroom, I share soalan 16. Sebab saya tak suruh you buat soalan 16 kan. Tapi dekat dekat Google Classroom, saya ada share soalan 16. Saya buat video. I explain how you answer the question. So, yang tu pun boleh guna sebagai rujukan. Okay, alright. Okay, kita pergi soalan 15. Soalan 15 ni dia kata sample table. Dia dah bagi sample table kan? Okay, so sample table tu dia cuma letak asset sama dengan liabilities plus owner's equity. Okay. So, madam check jawapan kamu semalam. Semua orang tulis nombor je. Betul Okay. Boleh terima tak jawapan? Kalau saya tak terima. Sebab bila dia kata C3, C4, you kena full analyze. Maksudnya awak kena bagi tahu lengkap dalam kumpulan tu. Okey, dia tambah 2200 tapi dia tambah dekat mana? You kena bagi tahu. Kita buat account ni macam kita cerita dekat orang tau. Duit saya tambah 2200. Tambah di mana? Tambah di cash. Duit saya kurang 200. Tolak di mana? Tolak di accounts payable. Contoh. Okay, so you just cannot just like, kalau dia soalan C1, C2, awak boleh tulis je plus minus, tak ada masalah. Tapi kalau di C3, C4, you need to give me the value and you need to give me the item as well. Alright? Okay, so invested maksudnya cash tambah 2200. Fazila nak tanya ke tertekan juga? Madam, Yes.
Boleh ke kalau buat jadual macam dekat question 12 tu? Okay, dia bagi sampel table, betul tak? Dia bagi sampel table kan? Betul. Oh, kita Ya, ikutlah. ya, kena ikut. Ha? Okay, thank Dia, you. dia macam, yalah, macam dia dah bagi you acuan kek tu 4 segi, tiba-tiba you nak buat bentuk love. Macam tak boleh masuk lah kan. The tree is square, tiba-tiba you tuang acuan tu, you nak kek tu jadi love. Boleh jadi tak? Tak boleh kan? Okay. So bila dia bagi you frame, you kena follow lah. Okay. Alright. Receive, dia ni buat kerja lawn services. Lawn ni apa? Apa tu? Lawn services? Did you Google the meaning? Potong rumput. Pandai. Okay. So, kalau okay, dia macam ni bila kita ialah perniagaan berbentuk services types of business awak ialah services. Apa saja yang awak terima daripada pelanggan is called service revenue. Kita guna satu ni saja, standard. Tak kira lah you punya service tu you jual bukan jual, you doktor ke, you lawyer ke, you tuition, cikgu tuition ke, you potong rumput ke, you potong rambut ke, apa semua, itu semua service. So kalau kita tak mention lawn service pun okay, tapi dekat sini Madam letak complete lah. Tapi kalau you just letak service revenue, should be okay. Boleh Alright, so dia receive, so cash tambah, revenue tambah. Dia receive 1,100 untuk lawn service pun sama. Okay, this is actually the same item lah, cuma different amount. Lepas tu dia kata 11 hari bulan, purchase equipment for RM2,000, bayar 1,000 cash. Lepas tu giving a note for the remainder. Remainder ni maknanya baki yang tinggal. Okay, bila dia kata giving a notes, maksudnya ini bukan dia bagi nota tulis tangan ya. Dalam perniagaan, bila you berhutang, whenever you receive or give a note, is actually notes payable. Alright, so dekat sini sebenarnya ialah notes payable. Okay, you kena letak diri you sekarang sebagai accountant, berfikir sebagai accountant. You jangan fikir apa orang lain akan catat. Kita hanya fikir apa yang kita akan catat untuk perniagaan kita. So you jangan fikir, nanti dia nak tulis apa. No, I don't need to comprehend on that. I don't need to think for that particular person. Saya fikir untuk saya saja. Alright. Okay, so bayar gas 275. Lepas tu yang ni drawings. Okay, so drawings is 200. Lepas tu purchase supplies. Okay, so supplies plus 100, accounts payable 100. Kenapa accounts payable? Sebab dia mention dekat sini supplies ni ialah on account. So on account that means debts lah. Okay, on credit terms. Okay, lepas tu 400 ni paid 400 on an outstanding note. Outstanding note tu maksudnya notes payable awak tadi yang you hutang tu, you bayar 400. Tadi hutang 1,000 kan, tapi sekarang you bayar 400 je. So minus 400 daripada cash. So hutang you tadi 1,000, tinggal 600 lah, sebab I dah minus 400 dekat sini. Okay, and then the last one, you render another service. Okay, so you render another service, so dia tambah 925 kat sini, and dia tambah juga 925 di sini. Okay, alright. Any questions so far? Ada apa-apa nak tanya? Macam tu dah, Miss. Tak ada. Tidak, Madam. Faham ke? Faham. Faham. Dia mau tengok balik. Oh, Mau tengok balik. Dia mau tengok question 15. Question berapa? Sorry? Bosan. 15. Anu apa? 15. 15. Oh. Yang ni. Okay. Alright. Okay, nanti saya akan share link kelas tutorial ni dalam Google Classroom. So nanti tengok balik lah ya, sebab
I know sebab saya tengok dekat screen ni pun saya tahu sekejap Zulaika masuk, sekejap Zulaika keluar, sekejap dia ni masuk, sekejap dia keluar balik. Lepas tu dia macam lari-lari je masuk kelas. Macam kalau dalam di sekolah tu sekejap dia lari pergi toilet, macam tu lah lebih kurang kan. Okay, so nanti you tengok video tu balik just to understand. Madam, masa bila je dia minta total? Bila soalan minta, please do a tabular analysis table. Do a tabular analysis. Bila dia sebut perkataan tabular analysis tu, that means memang kita buat full table. Okay. Tapi kalau dia suruh tentukan, determine what account, apa effect on accounts, owner's equity. Zulaika, I tak marah, saya faham. Dia macam sekolah rendah lah kan, sekejap dia lari pintu depan, dia masuk pintu belakang, you know, things like that. Tapi I understand, it's your line. Cuma nanti bila saya share video, I really hope you tengok balik sebab setengah daripada kamu dalam kelas, saya tahu kelas online ni ada banyak masalah. You tak boleh beri tumpuan lah, macam-macam lah. Tapi I hope everybody can how to say, bertahan lah. Okay, this is the only choice yang kita ada. Tapi kalau you betul-betul, not to say betul-betul ada dalam kelas saya lah, betul-betul dengar apa madam bagi tahu dalam kelas, that's why I record every lesson ya. Saya rasa you tak faham pun you akan jadi faham lah. Hopefully you do that lah. Okay, alright. I have another screen to share. Okay. Lai, attendance for today. Tolong scan. Dia tidak dapat scan. Tak dapat scan? Oh, Buddha Sejahtera kan? Yalah. Scan di Keluar Sejahtera. Okey lah tu. Nanti dia suruh vaksin. Sekejap ya. Buddha tu mana madam? Saya kena telefon. Dah pertama. Oh, tak boleh scan. Screenshot lah, screenshot. Sama madam. Tak, you boleh screenshot kan? Tapi nak boleh detect di telefon. Oh, tak boleh screenshot nanti habis kelas nanti you ni lah. Okay, tak apa, saya forward link. Okay ya. Alah, mau buat canggih sikit pun tak boleh kamu ni. Okay, alright. I already shared the link. Sekejap ya, saya check 18, 25, 24, 7, 8. One more class belum. Okay. Kelas 17. Okay. Dapat link? Right. Dapat. Okay. So please ya. Saya faham ada orang yang dia masuk sekejap je 2 minit. Lepas tu dia hilang. Tapi attendance dia tanda. Saya saya bersangka baik lah saya husnuzon dengan you. Sebab saya faham alasan dia lah line tak berapa okay. Tapi this is not for me this is for you. Kalau kata you tak boleh attend kelas saya full 2 jam macam tu, but still you boleh tengok balik video kan? Betul? Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya lagi? Meda ada surprise ni. Apa tu? Betul. Apa? Wish. Kelas saya 4 Coklat. kelas saya 4 jam kan hari ni? Betul kan? Ya. Okay. Kelas saya 4 jam. Alright. So maknanya 8 sampai 10. Lepas tu kita break 1 jam. Okay. Apa lesson hari ni? Lesson hari ni tutorial topic 2. Actually awak letak topik pun sudah cukup. Tu topik 1 ke, topik 2 ke. Okay Max. Alright. 10-11 you ada free. Okay, pukul 11 kita ada test. Okay. Boleh Madam. Sangat ni. Okay. Aduh. Kedis ku dengar. Okay, so Macam mana madam? pukul 11 nanti Maka tolong. tiba-tiba ni. Dia tidak tiba-tiba. Kan madam cakap setiap lepas satu bab saya memang akan buat test. I dah bagi tahu dulu kan. Okay. So Topik pukul 1, topik 2, madam. Topik 2.
Topik 1 kita buat revision saja. Okay, so pukul 11 nanti tolong check Google Classroom, ada soalan. Nanti you jawab. You hantar macam you hantar tutorial kat saya. Boleh Soalan simple je, satu je soalan. Boleh Boleh, Soalan. Tapi Besok- anak-anak dia madam memang Tak lah, tak ada anak-anak lah. Okay, bukan Google Form. Dia macam tutorial. Sebab kalau Google Form tu saya akan buat untuk teori saja. Okay, tapi yang ni bukan teori lah. Okay, so nanti jawab Boleh ya? Alright, madam. Okay, so nanti pukul 11 hantar ya. Hantar pula, check. Yes, written only, bertulis tangan. Dan dihantar pada saya sejam daripada soalan tu keluar. Masa sejam je. Soalan tu sebenarnya boleh siap dalam masa 30 minit. Tapi I bagi you sejam lah untuk you scan, untuk you Betul-betul upload. sejam ke? Betul-betul sejam. Memang betul-betul sejam. Ngam-ngam sejam. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya? Tiada. Tiada? Tiada, madam. Okay, so saya stop dekat sini. So you boleh buat-buat ulang kaji, tengok balik tutorial. Okay. So pukul 11 ya, kita ada test. Okay. Alright. So please fill up the attendance. Okay, next week hari Isnin saya dah masuk topik 3. Okay. So tolong okay, topik 3 ni awak tolong print siap-siap ya dia punya handout tu, sebab kita terus buat latihan dekat situ on the handout itself. So kalau madam buat entry untuk journal ke, ledger ke, whatever, you kena terus tulis dekat situ. So kalau you tak ada handout tu, you susah sikit nak menulis lah. Yang student notes tu madam. Yes, student notes. Okay. Sebab kalau you tengok student notes tu dia ada rongak-rongak kan, dia kosong-kosong tu. Yang tu kita akan isi. Sebab nanti I akan buat sama-sama dengan you dalam kelas. So you need to have that during my class next week, Monday. Boleh? Okay ya? Boleh, madam. Alright, so that's all for today. Kita jumpa pula pukul 11 test. Okay. Alright. Oh, may Okay, surprise-nya. Surprise. Okay, madam. Okay, so thank you everyone. Thank you, Madam, bye, madam. Okay, bye. Arigato. Okay, Bye, welcome. Bye-bye. Rangi madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Madam, Ya. saya ada Yes, Afifah. soalan. Ya, silakan Afifah. Untuk question 15 tadi tu, Yes. dia cakap receive amount Mhm. for loan ke service kan? Mhm. Tapi bila kita receive duit tu, bukan kita dapat hasil kah? Kiranya itu macam revenue dekat kita. Tapi kenapa masuk capital? Nombor berapa Madam, tu? question 15. Tarikh Tarikh 5/7 dengan 57 dengan 20. 57. Okay, dia revenue kan? Revenue. Sebab tu madam masuk dekat cash dan madam masuk dekat liabilities plus owner's equity. Betul kan? Tadi madam masuk kat situ. Bahagian ya. Ya, sebab dia bukan liability lah. Sebab dia satu lane saja kan, satu column saja kan. So loan service tu I masukkan di column tu. Okay, saya share balik sekejap. Wait. Okay, I share the answers again. Yang ni kan, Afifah? Betul lah? Ya. Okay, so kalau Afifah tengok dekat sini, yang ni madam tambah kan 375 ni, betul? Ya. Okay, yang ini I terpaksa letak sini lah sebab dia dah satu rumah kan. Tapi ni sebenarnya ialah untuk revenue, owner's equity. Dia bukan untuk liabilities. Sebab I tak ada pilihan lah sebab dia memang bagi satu kolom je. So maknanya apa yang masuk di sini dia boleh jadi sama ada liabilities atau owner's equity. Sebab tu saya letak item tu dekat sini tau, supaya saya tak confuse. Jadi kalau saya nampak loan service, oh itu ialah revenue. Kalau saya nampak notes payable, oh ini ialah liability. Sebab dia satu rumah kan.
So madam tak ada pilihan lah, kena campur. Boleh? Oh, jadi kiranya apa-apa saja jenis hasil yang kita dapat, revenue kita Yes. dapat masuk bahagian capital. Dia akan masuk di bawah owner's equity. Bukan dia masuk bawah capital, dia masuk dekat owner's equity. Owner's equity kalau dalam table tu bahagian capital lah. Lepas tu Ah, tulis dalam notes. You kena faham, owner's equity tu dia punya mak, capital tu anak dia. Sebab owner's equity tu mak dia tau. Dalam owner's equity, kita ada capital, ada revenue, ada expenses, ada drawings. Okay. Oh, okay. Faham? So tu anak dia. So apa anak dia buat, mak dia jaga kat atas lah. So mak dia ialah owner's equity. Clear? Okay, clear. Okay. Jadi di bawah owner's equity tu perlu tambah kolom revenue lah. Kolom Untuk 15 ni tak service. untuk 15 ni tak perlu sebab dia dah bagi siap-siap kan. Table tu Okay, bentuk okay. macam tu. So madam tak boleh ubah. Tapi kalau next time bila you buat, dia akan ada rumah dia masing-masing lah. Kalau Okay. kita buat tabular analysis biasa. Okay, faham. Alright. Thank you, madam. Okay, welcome. Madam. Okay. Yes. Uh, Madam, I can't find my nombor metrik di kehadiran. Tapi nama ada. Ada, madam. Nama ada, nombor metrik tak jumpa. Misterinya. Tak apa. You click any nombor metrik pun tak ada masalah. Nanti madam akan edit untuk you. Alright? Just click your name. Yes, Nabila. Question 12 tu kan, Ya. yang bahagian remark tu kan, yang soalan 6. Kalau Soalan 6. saya letak dice bahagian remark tu boleh? 12. Nombor? 6. Yang Nombor dekat 6. remark tu, Aha. saya letak si Daisy. Letak nama orang. Ya, company dia. Boleh? Tak boleh. Sebab you bukan catat untuk Daisy. You Oh. catat revenue. Faham tak? Kalau kita catat dia masa mula-mula dia hutang dengan kita tu, yes, sebab yang itu subsidiary. Sekarang ni I bukan buat subsidiary. Saya buat control account. Saya buat induk saja. Sebab tu Daisy tu tak nampak. Tapi Daisy tu nanti akan duduk dalam accounts payable lah. Faham? Kalau begitu, terus direct lah untuk yang utamanya. Ya, tulis yang utama je. Sekarang ni kita baru nak belajar dia punya bumbung dulu. Kita belum pergi bawah lagi. Okay. Okay, madam. Thank you. Okay. Thank you, Dinan. Alright. Okay, bye-bye. Bye everyone. Madam. Yes, Nabila. Soalan nombor 14. Okay. Yang November 5 tu kan. Saya buat yang apa tu, kan dia ada dua situ. Dia terima 700 sama Dengan- supply 400 tu. Yes. Saya kasih asing dekat capital. Mula-mula 7,000 baru dibawanya 400. Boleh? Tak ada masalah. Saya nak Cuma, campur dia okay, tak, dia macam ni. Bila kita catat journal, kita akan catat dia sekali kan? Ya. Betul tak? Contoh ya, Nabila sekejap. Saya share awak screen dia. Sekejap. Okay. Yang ni kan Nabila? Ya. Itu. Betul. Okay. Betul. So you cakap pasal ni kan? Betul? Ya. Betul. Okay. Kalau saya catat, dia akan jadi debit cash dengan supplies. Betul? Betul. Tapi sebab dia tarikh yang sama kan, kita credit capital sekali saja. Oh, okay. Nampak tak? Ni 7,000, ni 400. So yang ni dia akan jadi 7,400. Kecuali you boleh catat asing. Tapi kenapa nak catat asing? Sebab dia tarikh yang sama kan? Kalau macam you buat tu, maksudnya you catat debit cash, credit capital. Lepas tu debit supplies, credit capital. You buat 2 kali. Ya, lepas tu saya ada buat remark sebelahnya. Jadi dia bagi tahu lah situ. Boleh. Sebenarnya tak ada masalah. Cuma boleh jimat ink pen kan? Okay, saya faham. So kita jawab terus. Okay, dia tak salah sebab dia pada tarikh yang sama. Should be okay.
Alright? Jadi kiranya kita jimat masalah. Bukan jimat masa. Dia macam ni. Transaction tu kalau melibatkan dia sebenarnya transaction tu berlaku serentak. So bila dia berlaku serentak memang kita catat satulah. Oh, Sebab dia melibatkan orang yang sama kan. So kita catat dia sekali lah. Jumlahkan terus. Okay, madam. Thank you. Alright. Okay, bye-bye. Bye.